Sri bin Muhammad Zahar. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang planning dalam POLC. Definisi planning ialah sesuatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai pada masa depan serta menentukan berbagai peringkat atau cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh macam dalam sesebuah organisasi, suatu organisasi itu akan dia merancang untuk mencapai objektif atau tujuan organisasi tersebut dengan pelbagai cara yang tertentu. Isu yang saya ambil kat sini adalah muflis pada usia remaja. Remaja zaman sekarang ni dia banyak muflis kerana boros berbelanja. Mereka gagal untuk merancang kewangan, untuk menentukan yang mana keperluan, yang mana kehendak. So bila gagal merancang kewangan, dia akan terjerumus kepada muflis. So dalam keratan akhbar yang saya tunjuk ni, banyak remaja yang muflis sebab gagal merancang kewangan. So remaja zaman sekarang apa yang perlu buat ialah merancang kewangan. First step ialah dengan menentukan keperluan, mana kehendak yang just basic, mana perbelanjaan keperluan, mana perbelanjaan kehendak. So perancangan perbelanjaan kita akan lebih teratur. Dalil untuk planning ialah yang saya kaitkan dengan planning ialah surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara kepada syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua surah Yusuf ayat 47 hingga 48. Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang tanam biarkanlah dia pada tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas itu kemudian selepas itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Maksud hadis ayat Quran kat sini, kita perlu merancang untuk menghadapi sesuatu fenomena yang akan datang yang kita tak tahu apa berlaku lagi. So lebih baik kita merancang sebelum kita tak tahu apa akan jadi pada masa akan datang. Macam dalam pepatah ada cakap, sediakan payung sebelum hujan. Untuk hikmah yang saya kaitkan dengan planning, hikmah atau kepentingan, yang pertama, mempunyai lebih kawalan terhadap hal ehwal kewangan. Dengan mengawal kewangan, kita akan dapat mengelakkan diri kita daripada berbelanja lebih. Lepas tu dapat mengelakkan dapat menguruskan hutang dengan lebih baik, dan dapat mengelakkan risiko muflis serta dapat mengelakkan daripada terlalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua, bebas daripada kebimbangan. Maksudnya kat sini, apabila kita sudah merancang, kita akan tahu kedudukan kewangan kita semasa kedudukan kewangan kita sekarang dan pada masa akan datang. So dari situ kita dah tahu apa yang kita perlu belanja, apa yang sebab kita dah ada perancangan. So tujuan atau objektif tu akan terlaksana sebab dah merancang. Yang ketiga, mengeratkan hubungan peribadi dengan orang sekeliling. Contoh macam dengan kedudukan kewangan kita yang kukuh, kita akan merasa gembira sebab kita tak perlu meminjam duit pada orang lain. Contoh macam saudara mara, sahabat handai, untuk memenuhi keperluan hidup kita. Cuba bayangkan, kalau kita ni jenis yang suka meminjam, so orang jauh, orang nampak dari jauh pun orang akan lari sebab dah tahu kita ni datang nak meminjam. So kan kat situ hubungan dah jadi renggang antara satu sama lain. So bila dah mempunyai planning, so bila ada kewangan yang kukuh, dia akan secara tak langsung
orang sekeliling kita akan merasa selesa dengan keadaan itu sebab kita tak ada sifat pinjam meminjam. Okey, setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini untuk planning. Sekian, terima kasih.